KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang pendidikan khas, iaitu pendidikan sains sosial dan alam sekitar berkaitan bencana alam bersama dengan agak-agak siapa ya? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Syairah binti Serman dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Lumak, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat, Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Wan Nur Adli Tengah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cikgu Wan Nur Adli yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey, Cikgu. Tadi kita telah melihat satu video. Jadi, apakah kaitan video itu dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, Luqman, terima kasih. Okey, hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang sangat menarik berkait dengan video yang kita tonton tadi. Betul. Walaupun sekejap kita boleh tengok ataupun kita boleh buat rumusan tentang apa yang perlu kita belajar hari ini. Okey, agak-agak apa yang kita nak belajar hari ini, Luqman? Saya rasa kalau tengok video tadi kita nak belajar tentang bencana alam. Pandai, Luqman. Okey, cikgu bagi satu hadiah untuk Luqman. Luqman boleh tampal sendiri. Okey, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Okey, bencana alam yang murid-murid tengok tadi ada berlaku tsunami, ribut taufan, banjir. Apa lagi, Luqman? Kalau tengok tadi pemanasan global dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan fokus pada satu tajuk yang sangat penting ataupun yang berlaku pada hari ini, iaitu pemanasan global. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemanasan global ni? Okey, bila sebut panas, okey, badan kita jadi macam mana, Luqman? Kalau panas? Badan kita akan lemah, cikgu, panas. Lemah, tak selesa. Betul. Kan? Okey, itu adalah antara salah satu kesan akibat daripada pemanasan global. Okey, seperti yang kita ketahui bahawa bumi ataupun alam ini menerima cahaya matahari terus daripada cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu akan ditukarkan kepada tenaga. Tapi bila tenaga berlebihan di bumi tidak dapat dikeluarkan secara terus ke atmosfera, berlaku peningkatan suhu atmosfera bumi akibat daripada kesan rumah hijau. Luqman tahu tak apa kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau adakah di bahagian atmosfera bumi, cikgu? Pandai. Okey, cikgu bagi satu lagi untuk Luqman. Terima kasih, cikgu. Hari ini sepanjang hari ini pembelajaran, cikgu akan bagi apa yang Luqman jawab betul je, cikgu akan bagi hadiah. Okey? Baik, terima kasih, cikgu. Cikgu teruskan. Boleh, cikgu? Okey, peningkatan suhu tersebut berpunca dari pembebasan gas rumah hijau. Okey, yang Luqman ataupun murid-murid di rumah perlu tahu, gas rumah hijau ni ada banyak. Antaranya paling utama adalah karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida dan sebagainya. Okey, gas-gas tersebut meningkatkan suhu di bumi. Apabila suhu ataupun haba tidak boleh dikeluarkan ke atmosfera, dia akan terperangkap. Jadi gas-gas tu bertindak sebagai jaring. Bumi ada jaring ke? Ada ke, cikgu? Tak ada. Tapi gas tersebut sebagai jaring ataupun perangkap haba. Baik. Okey, perubahan corak cuaca menyebabkan berlakulah bencana alam. Okey, bencana alam macam tadilah cikgu tunjuk video tadi kan. Ada banjir besar, ada tsunami, ada tanah runtuh, kemarau, ribut salji, ribut taufan dan sebagainya. Okey, untuk penerangan cikgu hari ini, Luqman jelas ke tidak? Cuma tadi bila cikgu terangkan tentang gas rumah hijau, boleh ke cikgu bagi contoh apakah itu
gas rumah hijau? Okey, gas rumah hijau antaranya adalah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni, kemudian gas karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dan metana. Itu adalah antara contoh-contoh gas gas rumah hijau ataupun kesan rumah hijau. Ya, dan tadi cikgu juga ada sebut tentang kesan rumah hijau. Ya, betul. Jadi saya yakin ramai juga murid-murid kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan kesan-kesan rumah hijau, cikgu. Kesan-kesan rumah hijau ni banyak. Antaranya adalah bila berlaku kesan rumah hijau, suhu dunia ataupun suhu alam ini akan meningkat. Bila suhu meningkat, apa akan jadi, Luqman? Macam tadi cikgu tanya. Betul. Jadi apa? Badan kita akan jadi panas, tak selesa. Betul. Suhu permukaan bumi akan meningkat. Bila suhu meningkat, berlakulah pemanasan global. Itulah tajuk pada hari ini. Kita akan kupas satu persatu tentang pemanasan global. Okey, baik. Jadi cikgu, kita nak berehat seketika, boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Panas betul hari ini kan kawan-kawan. Tapi agak-agaknya apakah punca berlakunya pemanasan global ni? Mesti semua orang nak tahu kan? Jadi untuk segmen ini kita nak belajar dengan Cikgu Syai kita berkaitan punca berlakunya pemanasan global. Okey, Cikgu Syai, silakan. Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama. Okey, seronok tak belajar hari ni? Seronok, Cikgu. Seronok, berkobar-kobar. Walaupun Betul. panas pun kita kena belajar kan? Betul, Cikgu. Okey, antara faktor ataupun punca berlaku pemanasan global, bila pemanasan global berlaku, antaranya adalah kita akan rasa tak selesa, kita rasa panas. Dia ada punca ataupun faktor pemanasan global. Antaranya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Yang kedua adalah berlaku aktiviti semula jadi. Okey, kita akan kupas satu persatu tentang punca ataupun faktor pemanasan global. Okey, pertama untuk aktiviti manusia adalah disebabkan perindustrian. Okey, Mam boleh tengok kat situ gambar apa yang keluar daripada corong tersebut? Kilang, Cikgu. Kilang dia keluarkan asap kan? Betul. Okey, bila melibatkan kilang, ada jentera ataupun mesin yang boleh menggunakan bahan api. Bahan api tersebut adalah bahan api fosil. Dia menggunakan petroleum, arang batu untuk membakar dan menukarkan tenaga tersebut menjadi tenaga. Dia akan membebaskan gas karbon dioksida, karbon monoksida dan itu adalah antara gas pencemar utama di kawasan bandar. Kilang-kilang melepaskan gas nitrogen oksida, sulfur dan sebagainya menyebabkan penipisan lapisan ozon. Okey, macam cikgu dah bagi tahu Luqman sebelum ni, antara gas penyumbang utama kesan rumah hijau adalah gas karbon dioksida, karbon monoksida. Jadi bila aktiviti daripada perindustrian, dia adalah penyumbang terbesar bagi kesan rumah hijau. Okey, seterusnya adalah daripada aktiviti pengangkutan. Okey, bila sebut pengangkutan, dia melibatkan motor, lagi Luqman? Kereta itu kapal dan sebagainya. Betul. Bila nak menggerakkan kenderaan, dia menggunakan bahan api iaitu petroleum dan juga diesel. Jadi sumber tenaga ini bila berlaku pembakaran, dia membakar secara tidak sempurna. Bila tak sempurna, dia keluarkan gas iaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Jadi asap-asap kenderaan tersebut kebanyakannya beracun dan tidak boleh dihidu oleh manusia lah. Tapi kita nak buat macam mana? Kita sekarang ni banyak sangat kenderaan. Okey, seterusnya pembakaran hutan. Okey, bila melibatkan hutan, ada manusia yang membakar hutan secara tidak terkawal.
Okey, aktiviti ini memusnahkan pelbagai spesies pokok. Okey, bila pokok terbakar, banyaklah pokok-pokok ataupun hidupan yang mati, flora, fauna, dan pokok-pokok itu adalah salah satu tumbuhan ataupun dia menggalakkan proses fotosintesis. Tumbuhan, bila kita sebut tumbuhan, dia melakukan proses fotosintesis. Apa yang dimaksudkan proses fotosintesis? Luqman tahu tak? Proses untuk mendapatkan makanan, betul ke cikgu? Gas. Gas, okey. Maafkan saya. Tak apa. Okey Luqman, kita dalam proses belajar, tak apa. Apa yang Luqman tahu, cikgu tahu, kita akan kongsi. Betul tak Luqman? Cikgu. Terima kasih cikgu. Proses fotosintesis ni adalah menukarkan gas karbon dioksida menjadi gas oksigen. Yang kita hidup sekarang ni adalah gas oksigen, kan? Bila pokok habis terbakar, jadi banyak karbon dioksida dilepaskan ke udara. Okey, selain itu pembakaran hutan juga menyumbang kepada asap dan juga jerebu. Okey, seterusnya aktiviti pertanian. Dari aktiviti pertanian ni, penggunaan racun dan baja yang banyak mengakibatkan kesan rumah hijau meningkat. Okey, seterusnya adalah penyahhutanan. Penyahhutanan ni dia akan menebang pokok untuk industri ataupun untuk membuat penempatan baru, pertanian dan juga perindustrian. Jadi daripada hasil pokok yang ditebang tu, dia boleh memusnahkan pelbagai spesies pokok. Lepas tu bila pokok ni tak ada, jadi oksigen pun jadi kurang. Betul. Oksigen jadi kurang, kan? Okey. Itu adalah daripada aktiviti manusia. Okey, seterusnya adalah aktiviti semula jadi. Semula jadi ni antaranya adalah letusan gunung berapi. Okey, bila sebut letusan gunung berapi, dia akan keluarkan apa, Luqman? Akan keluarkan asap, asap, debu, kan? Dia berskala besar. Jadi dia akan perangkap haba bahaya untuk manusia. Betul. Okey. Yang kedua adalah pembakaran hutan secara semula jadi. Bila suhu panas, hutan boleh terbakar dengan sendiri. Betul tak Luqman? Betul cikgu. Bila hutan terbakar, banyaklah flora dan fauna akan mati. Betul. Okey, seterusnya adalah punca pemanasan ataupun pemanasan global adalah pancaran matahari berlebihan. Bila kedudukan matahari dekat dengan bumi ataupun kita panggil fenomena perihelion akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey. Setakat ni Luqman faham tak apa yang cikgu ajar? Jelas tak? Jelas cikgu. Jelas. Cumanya kalau ada satu pertanyaan cikgu boleh. yang apa dia, kurang saya faham, iaitu apakah pencemar utama dalam sistem pengangkutan yang telah cikgu kongsikan sebentar tadi. Bagus Luqman. Okey, hari ini berkenaan dengan pengangkutan, kan? Gas bila berlaku pembakaran bahan api bagi pengangkutan, dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida yang banyak. Okey, lagi Luqman? Seterusnya cikgu, tadi juga cikgu ada sebut tentang gas. Jadi gas apa yang banyak dihasilkan oleh mesin dan jentera-jentera perindustrian, cikgu? Okey, bagus Luqman. Okey, untuk gas sama dengan kenderaan bermotor tadi, dia pun melakukan ataupun pembakaran bahan api fosil iaitu petroleum dan juga bahan api seperti arang batu, kan? Dia akan keluarkan gas karbon monoksida dan juga karbon dioksida yang banyak. Selain itu ada juga kadang-kadang ada gas sulfur berlebihan, kan? Okey, Luqman, setakat ni jelas, kan? Jelas cikgu. Punca pemanasan global. Okey, cikgu nak uji Luqman faham ke tidak tentang punca pemanasan global. Jadi cikgu minta Luqman buat aktiviti cikgu. Kita akan cari gambar punca pemanasan global dan juga huraian tentang gambar tersebut. Okey, sila Luqman. Baik. Jadi ada 4 keping gambar di atas ini. Saya ambil yang pertama dahulu. Okey, ini gambar apa tu Luqman? Gambar kilang, cikgu. Betul. Okey. Baik, jadi kalau boleh saya tampalkan di sini. Apakah punca pemanasan global? Baik. Cari perkataan yang sesuai. Perindustrian. Okey, hebatlah Luqman hari ini. Terima kasih, semua. Cikgu. Ada ganjaran tu, semangat tu. Okey, seterusnya. Okey, gambar pokok ataupun penyahhutanan.
Okey. Okey. Cari perkataan yang sesuai. Baik. Pembalakan. Saya rasa Pembalakan. nanti kita tanya jawapan yang betul dari Cikgu Syai. Okey, boleh. Kemudian, kereta. Seterusnya. Okey, saya tampalkan gambar yang ketiga. Okey, pengangkutan. Pengangkutan. Okey, dan Pandai. yang terakhir, gambar pokok ataupun hutan terbakar dan pastinya pembakaran hutan. Okey, hebatlah Luqman hari ini. Bagaimana cikgu dengan saya punya jawapan? Sangat-sangat cemerlang. Okey, Luqman telah memilih punca pemanasan global iaitu pembalakan, perindustrian, pembakaran hutan dan juga pengangkutan. Okey, disebabkan dapat menjawab ke semua soalan tersebut, cikgu bagi 4 daun papan ganjaran. 4 daun sebagai ganjaran cikgu ya. Wah, ada banyak papan tu. ganjaran tersebut. Okey, sila. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Jadi saya lengkapkan ganjaran tersebut di sini. Okey, hari ini Luqman kumpul je. Baik, jadi sementara cikgu saya nak tampal ganjaran ini, kita berehat seketika boleh? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Saya nak sambung tampal. Didik TV KPM. Pergi ke sana panas, duduk di sini panas. Jadi apakah kesan jikalau berlakunya pemanasan global ini? Untuk segmen ini, kita nak belajar dengan Cikgu Syai tentang kesan berlakunya pemanasan global. Betul ke cikgu? Betul, Luqman. Okey, silakan cikgu. Hari ini kita akan sambung lagi tentang kesan pemanasan global. Okey, bila berlaku pemanasan global, dia akan memberi kesan kepada semua hidupan. Antaranya, peningkatan paras laut, gangguan cuaca, kemerosotan sumber makanan, perubahan habitat dan juga ancaman kesihatan. Okey, Luqman, kita akan pergi satu persatu. Iaitu, kesan pertama adalah peningkatan paras laut. Okey, bila kita sebut tentang pemanasan global, suhu di bumi akan meningkat. Betul tak, Luqman? Betul. Okey, bila suhu meningkat, ais di kutub utara dan kutub selatan akan mencair. Jadi, paras air laut akan meningkat. Betul. Bila air meningkat, dia boleh akibat banjir dan juga hakisan, terutamanya di kawasan perairan dan juga pulau. Dia boleh menenggelamkan kawasan daratan. Okey, seterusnya, kesan dari pemanasan global boleh menyebabkan gangguan cuaca. Iklim di dunia akan terganggu kerana keadaan suhu ekstrim yang kerap berlaku. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Betul tak, Luqman? Betul. Okey, bila berlaku perubahan suhu dan cuaca boleh menyebabkan banjir, ribut taufan ataupun kemarau yang berpanjangan. Okey, seterusnya, berlaku kemerosotan sumber makanan. Okey, bila suhu ataupun berlaku peningkatan suhu akibat pemanasan global menjejaskan penghasilan makanan. Kita tahu tumbuhan memerlukan sumber makanan dia untuk melakukan proses ataupun membuat makanan dia, kan? Jadi bila berlaku pemanasan global ataupun musim banjir ataupun musim kemarau menyebabkan masalah kekurangan bekalan makanan. Okey, contoh gambar cikgu bagi itu adalah gambar padi. Betul tak? Padi, kalau kita nak tanam padi, dia perlukan air yang banyak. Tapi bila padi dah menguning, dia tak perlukan air. Tapi bila dah mengganggu proses pemanasan global berlaku, dia boleh mengganggu ekosistem tumbuhan tersebut. Jadi mungkin padi tidak berbuah seperti biasa. Okey, seterusnya, akibat daripada pemanasan global, dia akan memberi kesan tentang perubahan habitat. Perubahan cuaca sama ada dari panas ke sejuk ataupun sebaliknya akan menyebabkan
kehidupan bumi berpindah ke tempat ataupun habitat baru untuk survive kan. Okey, seterusnya ancaman kesihatan. Bila keadaan bumi terlalu panas, akan berlaku ancaman keselamatan. Contohnya ancaman keselamatan ni, bila badan kita terlalu panas macam tadi Luqman kan, betul, kita berasa sangat tak selesa. Kadang-kadang suhu yang terlampau tinggi menyebabkan berlaku stroke haba. Ya. Okey, kalau stroke haba, lepas tu kita kurang minum air, berlakulah dehidrasi. Okey, lama-lama bila tindak balas itu berlaku dekat badan kita, boleh menyebabkan kematian. Itu kalau kurang air ataupun panas. Tapi kalau berlaku banjir, contohnya berlaku banjir kan, penyakit-penyakit berjangkit menerusi air dan nyamuk kerap berlaku seperti taun, malaria dan juga demam denggi. Itu adalah beberapa kesan daripada pemanasan global. Okey, Luqman, jelas tak tentang... Jelas, cikgu. Cuma tadi saya nak pastikan ancaman kesihatan ke ancaman keselamatan, cikgu? Minta maaf, ancaman kesihatan. Okey, baik, cikgu. Jadi, cikgu, bila cikgu dah jelaskan kepada kami, saya keliru dua perkataan. Dan saya yakin murid-murid di luar sana pun keliru dengan dua perkataan ini, iaitu flora dan fauna, cikgu. Okey, flora dan fauna. Jadi, apa beza dia? Okey, bila berlaku pemanasan global, dia memberi kesan kepada flora dan fauna. Flora, bila kita sebut flora untuk anak murid kat rumah, okey, flora adalah tumbuhan, manakala fauna adalah merujuk kepada binatang. Okey, jadi itu beza flora dan fauna. Dan kalau boleh, cikgu, satu lagi soalan boleh ke? Boleh Luqman. Kita hari ini kan suka mandi laut kan? Tapi kadang-kadang kita tengok air laut meningkat. Jadi apakah kesan kepada peningkatan paras air laut, cikgu? Okey, bila air laut meningkat, dia boleh mengakibatkan satu hakisan. Luqman perasan tak kalau kita pergi di tepi pantai, tepi laut, dia akan nampak berlaku hakisan tepi-tepi laut tu kan. Itu adalah punca daripada peningkatan air laut. Okey, bila suhu meningkat juga di kawasan air laut, berlaku pemusnahan terumbu karang. Jadi mengakibatkan makanan atau sumber makanan kita terjejaslah, banyak hidupan mati. Okey, jadi itu kesan kepada peningkatan paras air laut. Okey, cikgu, setakat ni saya faham dan jelas, cikgu. Okey, kalau jelas, cikgu nak test Luqman. Faham tak tentang kesan pemanasan global? Okey, Luqman, macam tadi cikgu sediakan beberapa gambar, tapi cikgu tak susun. Luqman kena cari gambar tersebut serta perkataan yang menjelaskan tentang gambar tersebut, iaitu kesan dari pemanasan global. Sila, Luqman. Baik, jadi jom kawan-kawan bantu saya. Saya ada 4 keping gambar di atas ini. Yang pertama, kalau boleh saya tunjukkan, ini macam gambaran di kutub utara dan selatan ni. Jadi tak apa, saya tampal dahulu. Kawan-kawan, jom sama-sama fikir dengan saya. Saya rasa ini disebabkan peningkatan. Apa ya? Okey, peningkatan paras laut. Tak apa, kita buat je dahulu. Nanti Cikgu Syai akan betulkan. Kalau salah, Cikgu betulkanlah. Boleh, Luqman. Yang kedua, ni burung. Siapa di sini suka burung? Kan? Baik. Burung ke mana tu berpindah? Okey, burung berpindah. Jadi, bila cikgu kata berpindah, kita dah ada clue dah kat situ. Soalan bocor. Jawapan bocor. Okey. Baik, lagi 2. Lagi 3, maafkan saya. Baik, yang ketiga. Nampak seronok naik sampan. Baik. Nak pergi mana tu? Okey. Ini kalau tengok kan, ini mesti kerana gangguan cuaca. Saya rasalah. Okey, nanti cikgu semak. Okey, nanti cikgu betulkan. Okey, betul. Baik, yang keempat, kawan-kawan. Ni, siapa di sini suka meracun? Kan? Jadi kita letakkan gambarnya di sini. Baik, saya selang-selikan gambarnya supaya lebih jelas. Okey, saya rasa gambar berkaitan ancaman kesihatan. Saya rasalah. Okey, nanti kita minta jawapan yang betul dari Cikgu Syai. Dan yang terakhir, gambar padi. Siapa yang duduk rumah sebelah padi tu, syoklah. Okey, ini sudah pastinya, iaitu kemerosotan sumber makanan. Ini jawapan saya.
betul tak betul belum tentu. Jom kita tanya kepada Cikgu Syai. Betul ke tidak? Terima kasih Luqman. Okey, nampaknya Luqman telah menjawab sangat bagus hari ini kesan pemanasan global iaitu nombor 1 gambar menunjukkan ais iaitu peningkatan paras laut. Yang kedua perpindahan burung iaitu perubahan habitat. Yang ketiga orang naik sampan, gangguan cuaca disebabkan oleh banjir, dia nak pergi pusat pemindahan. Gambar keempat orang tengah fogging, itu daripada ancaman kesihatan. Dan last kali gambar pokok padi berlaku kemerosotan sumber makanan. Okey, nampaknya Luqman mendapat markah penuh 5/5. 5/5. Oh, tahniah Luqman. Okey, cikgu minta Luqman isi papan ganjaran. Okey, jadi dapat 5 daun cikgu ya. 5 daun. 5 daun untuk saya dan juga untuk kawan-kawan di rumah. Baik. Jadi macam biasa sementara saya nak letakkan 5 daun ini, kita nak minta izin dengan cikgu rehat seketika, boleh cikgu? Okey, boleh Luqman. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Okey kawan-kawan, agak-agaknya bila saya pakai sarung tangan ni kita nak buat apa? Ya betul, kita nak bercucuk tanam. Jadi Cikgu Syai, untuk segmen ini kita nak bercucuk tanam tentang apa? Okey. Murid-murid kat rumah mewakili Abang Luqman kat sini akan membuat satu aktiviti dipanggil Bumiku Hijau. Okey. Macam mana nak buat Bumiku Hijau ni? Okey, sebelum kita membuat aktiviti ini, murid-murid kat rumah dan juga Abang Luqman sendiri perlu menjaga kebersihan dan keselamatan. Pertama, kita mesti pakai sarung tangan. Betul. Macam Abang Luqman dah siap pakai dah sarung tangan. Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama, dia sangat senang, hanya menggunakan bahan-bahan terpakai dari rumah. Ada kat rumah, kita hanya menggunakan, pertama antaranya adalah bekas kaca. Kat rumah kita akan menggunakan bekas kaca terpakai, tumbuhan-tumbuhan kecil. Yang ketiga adalah batu-batu kecil. Yang keempat pasir dan last sekali tanah. Okey, projek kali ini kita gelarkan atau namakan sebagai terrarium mini. Abang Luqman, tahu tak apa maksud terrarium? Apa maksudnya cikgu ya? Okey, cikgu terangkan. Terrarium bermaksud ataupun berasal dari perkataan Grek. Terra adalah tumbuhan, manakala rium adalah kaca. Jadi, tumbuhan berada dalam kaca. Itulah kita panggil sebagai terrarium mini. Baik. Okey, jom kita buat. Okey, jom cikgu. Okey, mula-mula. Okey, tengok langkah pertama. Okey. Pertama, sediakan bekas yang sesuai. Okey, cikgu dah ada bekas yang sesuai. Okey, saya pun Abang dah Luqman ada. pilih yang mana? Saya pilih yang besar cikgu. Yang besar. Okey. Okey, yang kedua, kita perlukan setelah dapat je ataupun mempunyai bekas kaca. Baik. Okey, step yang kedua, sila ambil pasir. Okey, kita boleh ambil pasir, masukkan pasir ke dalam bekas tersebut. Ya. Berapa orang kata sudu ke apa ya? Kan? Berapa cikgu? Cikgu masukkan 4 sebab bekas ni besar. Okey, Luqman sila. Baik. Saya pun ikut cikgu lah. Saya pun masuk 4 sebab bekas kali. ni besar kan? Betul. Okay, kita kacau-kacau. Okey, kacau cikgu ya. Baik. Bagi dia rata. Okey, kemudian okey, seterusnya cikgu. Seterusnya kita akan masukkan batu. Okey. Okey, batu ni pilihlah batu-batu kecil sebab bekas kita kecil je kan. Betul. Okey, cikgu pilih batu berwarna-warni. Ya, Cikgu campur je. Macam buat kek Macam buat kek. Tapi hari ni bukan buat kek. Betul. Okey, sila. Baik, kita ambil berapa ketulan batu. Cikgu ada batu putih, cikgu nak je. Campur sedikit batu putih. Okey. Supaya projek kita ni menarik dan cantik.
Okey, seterusnya Baik. kita masukkan tanah. Okey. Tengok step yang ketiga. Tadi masukkan batu, kemudian step yang keempat ataupun langkah keempat masukkan tanah. Okey, tanah. Okey, tanah ni bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey. Ada yang nak tanah banyak, okey kita isilah banyak. Macam cikgu tak nak banyak sangat, cikgu nak sederhana sahaja. Ya. Okey. Wah, nampak cantiklah cikgu. Ada warna-warni kan? Betul. Okey, sekejap ya. Okey. Okey, yang ni ada tanah kat sana. Baik, saya pun akan letakkan sedikit tanah. Cikgu Okey. nak campur tanah sana. Boleh cikgu? Yang mana cikgu? Yang hujung sana. Yang hujung. Yang ni Ya. Okey. Okay, kita campur je, warna tanah pun dah berbeza. Ada tanah warna hitam, ada tanah berwarna coklat. Okey. Lokman pernah tak buat projek macam ni? Pernah cikgu? Pernah. Di rumah Di ketika rumah. dahulu. Okey. Ya. Senang kan? Betul cikgu. Okey, seterusnya bila kita dah tambah tanah tadi, kita Okey. masukkan anak pokok ataupun kat sini tanam tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Okey. Okey, biasa projek terrarium ni kita hanya tanam pokok hiasan yang renik sahaja. Jadi dia senang sebab bekas kita kecil je kan. Jadi betul. dia senang hidup. Okey. Jadi cikgu nak perlukan? Cikgu nak ni. Okey, boleh? Nak gali. Baik. Kita isi Okey. je. Pokok yang kecil cikgu ya. Ya. Kalau bekas tu besar cikgu, boleh ke kita letak 2-3 pokok? Boleh. Ikut Okey. kreativiti Lokman nak buat macam mana ataupun murid-murid kat rumah kan. Betul. Kalau kat rumah tu tak perlu membazir. Cari je pokok keliling rumah. Lepas tu pokok tersebut hiasan. Ya. Kita cari bekas-bekas terpakai, kita tanam ataupun kita buat projek terrarium ini. Betul. Macam Dia saya senang punya kan? bekas ni cikgu, boleh muat dalam 2-3 pokok. Betul. Okey, Lokman buka. Okey. Pas Baik. suasana. Okey. Nampak tak pernah tanam ya. Baik cikgu, terlupa cikgu. Ya. Dia seronok sangat. Hati-hati ya. Betul. Ni tajam Ada ni. yang tajam. Betul betul. Okey. Kena jaga Baik. keselamatan. Okey. Okey. Pokok kedua saya. Yang ni pun kena hati-hati ni. Ya, semua tajam. Betul. Okey. Okey, dan pokok yang ketiga untuk pasu saya. Cikgu pun 3 pokok cikgu Cikgu pun guna 3 pokok. Okey, maafkan saya. Okey, jap. Tak apa. Kita korek dahulu. Okey, murid-murid kat rumah boleh lakukan aktiviti ini bersama mak, ayah, adik-beradik. Betul. Aktiviti ini sangat seronok. Ya. Daripada kita tengok TV je kan. Betul. Bolehlah kita buat aktiviti ni. Ya. Selain dia mencantikkan, projek ni juga adalah satu kaedah untuk kita jaga keselamatan ataupun alam sekitar. Betul. Kan. Ya. Okey cikgu. Ini dah siap. Sama tak Lokman kita punya? Saya rasa cikgu lagi cantik. Tak apa, practice make perfect. Ya, betul. Okey, cikgu ada 4 pokok cikgu ke 3? Cikgu ada 3. 3 juga. Cikgu ada 3. baik. Lokman ada berapa? 3 juga cikgu. Sama. Okey, cantiklah Lokman. Boleh. Terima kasih cikgu. Okey, Lokman cuba tambah sikit tanah. Okey, baik. Supaya pokok tu stabil. Okey. Tapi cikgu, bila cikgu bagi langkah-langkah nak menanam ni senang pula kan? Ya. Kita tak perlukan, yelah orang kata senang, tanah kan? Kalau yang tak ada apa tu ni, mungkin boleh guna sudu ke kan? Ya, Kalau betul. tanaman tu kecil. Okey cikgu, Guna betul ke? je bahan ataupun Okey. alatan yang ada di rumah. Baik. Okey, seterusnya kita hanya spray sahaja pokok tadi. Okey. Untuk terrarium, ada setengah tumbuhan kita tak perlu siram. Baik. Sebab dia menggunakan atau dia menyimpan air. Contohnya pokok kaktus kan, dia tak memerlukan air yang banyak. Jadi kita jarang-jarang sekali siram pokok kaktus kita. Okey, baik. Okey, dan saya pun akan spray sikit. Seterusnya cikgu? Okey, seterusnya kita tengok Lokman punya projek jadi ke Sekejap, tidak. Cikgu, licin pula. Okey, baik cikgu. Untuk yang batu ni cikgu, apakah fungsinya? Batu putih. ekstra ni, batu putih ni Okey. kita boleh gunakan sebagai hiasan. Okey. Tambah
Okey, kalau kat rumah ada kayu ataupun lumut, Luqman boleh letak sama. Okey. Dia boleh mencantikkan terrarium kita. Okey, batu yang kecil ya. Jangan batu nesan ya. Batu yang kecil. Okey, Luqman, cikgu ada bawa beberapa contoh terrarium. Luqman boleh tengok ada pelbagai bentuk. Menarik tak? Menarik, cikgu. Biasa kita letak kat mana? Luqman pernah tengok tak? Yang mana, cikgu? Kalau pokok kecil-kecil macam ni, biasa kita letak kat mana? Kadang-kadang mungkin letak di sudut rumah, di cikgu. Sudut, betul ke? Betul, di atas meja ataupun di sebagai perhiasan kita boleh letak di mana-mana sahaja yang kita sukalah. Betul. Kan? Okey. Okey, cikgu. Jadi apakah lagi yang akan kita buat? Okey. Daripada aktiviti-aktiviti ini, cikgu boleh buat kesimpulan tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey. Ini adalah salah satu cara kita nak menjaga alam sekitar. Betul. Contohnya, kita menanam semula pokok. Okey, kenapa kita perlu jaga alam sekitar? Supaya dapat menjamin kesihatan manusia. Kalau orang tengok cantik, ramailah pelancong datang. Betul, setuju. Okey, bila ada pokok, udara di sekeliling pun jadi segar, bersih. Bila udara segar, bersih adalah ekosistem yang stabil. Lepas tu dapat pelihara hidupan darat dan juga air dan seterusnya menggalakkan kepupusan flora dan fauna. Betul tak, Luqman? Betul. Jadi itu 6 kepentingan jikalau kita menjaga alam sekitar, cikgu ya. Okey. Baik, cikgu. Bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini? Okey. Prestasi Luqman hari ini sangat cemerlang. Tapi bagi pihak Luqman sendiri, cikgu ada sediakan papan penilaian. Luqman boleh tanya apa? Yang ni? Ya. Okey. Betul. Luqman boleh baca dekat mewakili kawan-kawan kat rumah atau murid-murid kat rumah. Okey, apa yang cikgu uji Luqman pada hari ini? Okey, baik. Jadi kalau boleh saya baca yang pertama, saya boleh menyatakan maksud pemanasan global, cikgu. Betul. Ya. Sebab tadi cikgu dah soal Luqman tentang pemanasan global. Okey, baik. Jadi Luqman boleh ambil stiker, cikgu dah sediakan. Luqman tanda ya atau tidak. Tapi cikgu nilai Luqman, Luqman boleh memberi ataupun ucapkan ataupun bagi tahu cikgu tentang pemanasan global. Okey, saya pun yakin saya faham tentang maksud pemanasan global. Yang kedua, kalau boleh saya bacakan, saya boleh menerangkan maksud dan punca berlakunya pemanasan global. Okey. Cikgu buat penilaian terhadap Luqman, ya. Sebab Luqman boleh terangkan tentang maksud dan punca pemanasan global. Okey. Tahniah Luqman. Terima kasih, cikgu, dan saya pun yakin saya boleh terangkan punca berlakunya pemanasan global. Dan yang ketiga, seterusnya, saya bacakan, saya boleh menjaga alam sekitar demi kehidupan manusia. Kawan-kawan kat rumah, boleh tak? Agak-agak boleh ke tidak? Luqman boleh tak hari ini? Ya, betul. Boleh. Sebab Luqman antara aktiviti yang Luqman buat hari ini adalah terrarium. Okey, terrarium adalah salah satu cara menjaga alam sekitar. Tahniah Luqman. Terima kasih, cikgu. Okey, saya tandakan ya. Saya dan juga kawan-kawan mesti faham. Yang terakhir, saya bacakan. Saya boleh menganalisis kesan pemanasan global pada persekitaran dengan yakin. Ya, betul. Ya, betul. Cikgu bagi maklum balas. Sebab Luqman, bila cikgu soal sepanjang cikgu ajar, Luqman sangat faham. Dia boleh menjawab secara lisan. Jadi cikgu jawab ya. Luqman boleh menganalisis kesan pemanasan global pada persekitaran dengan yakin. Baik, terima kasih, tahniah, cikgu. Luqman. Okey, saya tandakan di kawasan ya, dan saya yakin juga murid-murid faham apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Baik, cikgu, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan? Okey, murid-murid kat rumah boleh dapatkan bahan yang cikgu ajar hari ini bersama dengan Luqman di portal The5 KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Syai yang sudi bersama dengan kita hari ini. Tak dilupakan juga kepada juru bahasa isyarat kita, Cikgu Wan Nur Adli yang dari Terengganu datang ke sini untuk kita semua, dan saya doakan semua murid berjaya dunia dan akhirat. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri.
Anda Zeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.